Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat sidang Jumaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala mempertemukan sekali lagi kita dan mengizinkan kita untuk membaca kitab yang berkaitan dengan hari akhirat. Mudah-mudahan walaupun tak banyak, kesempatan yang sedikit ini memberikan keinsafan kepada kita sebagai satu bekalan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang peringatan yang sedikit tapi kesannya besar dalam kehidupan. Yang penting ialah kita mengambil iktibar daripada peringatan tersebut. Sidang Jumaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, bab yang kita nak baca pada pagi ini masih lagi berkait dengan babul hasyr, atau seorang itu atau kisah kebangkitan pada hari akhirat. Bab yang bersama kita pada hari ini ialah bab orang yang berbuat maksiat akan dibangkitkan bersama ahli-ahli maksiat yang lainnya. Orang yang berbuat maksiat akan dibangkitkan bersama ahli-ahli maksiat yang lainnya. Kita dah bincang sebelum daripada ini hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa kita semua akan dibangkitkan dalam keadaan tidak berpakaian, mufatan uratan ghurla, tidak berkaki ayam, tidak berkasut atau berkaki ayam, tidak berpakaian atau bertelanjang, dan juga tidak berkhatan. Itulah dalam keadaan sebagaimana dia dilahirkan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Quran, likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughnih, bagi setiap manusia pada hari itu ada urusan yang menyibukkannya. Bagi manusia pada hari itu ada urusan yang menyibukkannya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ada perbincangan tentang pakaian, iaitu yang pertama manusia bagaimana dia dibangkitkan. Kata ulama, sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, seperti yang dia dilahirkan, atau Allah Taala sebut kama bada'na awwala khalqin nu'idu yuhsyarul 'abdu ghadan wa lahu minal a'dha'i ma kana lahu yawma wulida faman quti'a minhu 'udwun yuraddu fil qiyamati 'alaihi hatta al-khitan. Daripada ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebut kama bada'na awwala khalqin nu'idu, sebagaimana kami kembalikan bila dia diciptakan, maka berkata ulama, seorang hamba dibangkitkan pada besok, iaitu pada hari kiamat, baginya anggota-anggotanya
baginya anggota-anggotanya apa yang ada padanya pada hari dia dilahirkan. Sesiapa yang terputus daripadanya satu anggota, maka akan dikembalikan kepadanya pada hari akhirat, sehinggalah khitannya juga akan kembali. Khitannya juga akan kembali. Ada juga hadis yang menyatakan ada orang dibangkitkan dengan pakaiannya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Daud dalam sunannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mayyita yub'atsu fi thiyabihi allati yudfanu fiha. Seorang yang mati itu akan dibangkitkan pada pakaian yang dia dikebumikan di dalamnya. Ada juga yang bangkit memiliki pakaian. Berkata para ulama, hamalahul aktsar minal ulama 'ala syahid. Kebanyakan ulama membawa hadis ini kepada golongan khusus, iaitu orang yang mati yang tidak dimandikan atau yang tidak dimandikan sekadar disalatkan dan dikebumikan dalam keadaan dia meninggal. Sehingga kalau ada darah-darah dia yang terlekat pada pakaian, dikebumikan bersamanya. Dan orang ini dibangkitkan pada hari akhirat. Orang ini dibangkitkan pada hari akhirat dengan apa yang dia ditanam dengannya sebagai satu kemuliaan bagi dia. Sebagaimana kita tahu orang yang mati syahid akan bangkit dengan darah-darahnya pada hari akhirat, dalam keadaan darahnya merah seperti darah tetapi wangi seperti kasturi. Baik. Kemudian ada lagi beberapa peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada dalam buku kita ini. Mudah-mudahan kita boleh baca beberapa ayat ataupun peringatan daripadanya. Bab qaulun nabi fi man sarrahu an yanzura ila yaumil qiyamah فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت وفي أسماء يوم القيامة. Bab perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang nak melihat keadaan pada hari akhirat, maka bacalah dia 3 surah. Idza syamsu kuwirat wa idza samaa'u fatarat dan juga wa idza samaa'u syaqqat. Dan juga dia boleh perhatikan dalam Al-Quran tentang nama-nama hari kiamat. Nama-nama hari kiamat. Adapun berkenaan dengan 3 surah, itu disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, dan Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan hadithun hasan, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Sunan At-Tirmidzi. Bahawa Nabi kata, siapa yang nak tengok tajuk bab tu pun dah sama dengan hadis tu. Siapa yang suka untuk melihat kepada hari kiamat, maka bacalah idza syamsu kuwirat, itu surah Takwir. Dan wa idza samaa'u fatarat, idza samaa'u fatarat al-infitar. Dan idza samaa'u syaqqat
Al-Insyiqaq. Nama surah dan kandungan surah menceritakan tentang hari kiamat. Qultu, kata Al-Imam Al-Qurtubi, saya baca daripada kitab Asal, yang ni syarahan dia kepada apa yang kita baca pada minggu lepas. Dia kata, innama kanat hadhihi as-suwaru thalath akhassu bil qiyamah lima fiha min insyiqaqis samai wa infitariha wa takawwur syamsuha wa inkidaru nujumiha wa tanathur kawakibiha ila ghairi dhalik min afza'iha wa ahwaliha. Surah ini dikhususkan penceritaannya tentang hari kiamat kerana disebut padanya bagaimana langit itu terbelah, bagaimana hancurnya matahari, bergugurannya bintang, dan bermacam-macam lagi situasi pada hari kiamat yang mendatangkan kegerunan ke dalam hati manusia. Dan disebut dalam surah-surah ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan makhluknya daripada kubur masing-masing, sama ada ke penjara mereka di dalam neraka ataupun ke istana mereka di dalam syurga, selepas daripada Allah Subhanahu wa taala membentangkan kepada mereka kitab-kitab catatan amalan, dan mereka sendiri membaca kitab tersebut, dan mereka mengambil kitab itu sama ada dari kanan atau kiri atau daripada belakang mereka, yang akan kita jelaskan nanti. Maka kita perhatikan ayat-ayat yang ada dalam surah-surah ini. Apa yang Allah Subhanahu wa taala sebut tentang apa yang berlaku dalam hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala sebut, idza as-samaa'u fatarat, apabila langit itu terbelah. Dan dalam surah yang lain Al-Furqan, Allah taala sebut yauma tashaqqaqus samaa'u bil ghamam, juga yang sama, langit akan terbelah. Dan dalam surah An-Naba Allah taala sebut wa futihatis samaa'u fakanat abwaba, bila langit terbelah maka terbuka langit dan padanya pintu-pintu, dan turun malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla. Mana kita akan nampak orang-orang itu pada hari itu akan melihat kebesaran Allah dengan pandangan yang tidak pernah dia lihat sebelum ini, dan akan mengetahui hakikat kehidupan, luasnya langit dan bumi dalam keadaan yang tidak pernah dia fikirkan pada hari ini. Hari ini kita tengok dunia, kita rasa besarlah dunia ni. Padahal dunia ni satu titik yang halus di tengah lakaran kanvas yang sangat besar. Satu gelung besi yang dicampakkan di tengah padang pasir yang sangat luas. Lalu bila terbelahnya langit, baru kita tahu rupa-rupanya langit ni luas lagi, ciptaan Allah ni luas lagi. Maka sifat terbelahnya langit akan berlaku dalam keadaan yang sangat menggerunkan. Wa yuqal insyiqaquha lima yakhlusu ilaiha min harri jahannam, wa dhalika idza batalatil miyah wa burazatin niran. Dan juga terbelahnya langit disebabkan kepanasan neraka Jahannam, sehingga menggelegak air-air yang ada dan terzahir api-api, sehingga kita kata kalaulah diibaratkan terbelah tu, jangan kita kata belah tu dalam keadaan kita belah apa?
belah sesuatu lah, belah timur ke belah apa, terbelah ni. Kita kena ingat bahawa apa yang berlaku pada hari akhirat ialah zilzal, goncangan, keadaan yang sangat menggerunkan, al-faza' yang akan kita sebutkan antara nama-namanya. Mana kalau diperhatikan dengan mendidihnya, wa idzal biharu fujirat, laut-laut akan bergelombang, bahkan meletus. Kalau volcano semua yang ada mengeluarkan gasnya, apa akan jadi dengan atmosfera yang ada? Wallahu ta'ala alam. Mungkin siapa yang boleh buat kajian, dia buat kajian. Tapi kalau gas yang berlebihan pada satu balon, pecah balon tersebut, kita pun terkejut. Kalau Allah pecahkan langit yang mengelilingi, menutupi bumi ini, bagaimana keadaannya? Itu satu. Idza syamsu kuwirat. Apa yang berlaku? Idza syamsu kuwirat, ay idkhaluha fil 'arsy. Qala Ibnu Abbas, idkhaluha fil 'arsy, Allah Subhanahu wa taala memasukkan dia ke dalam arasy. Wa qila dhahabu dawiha, hilang cahayanya, sebagaimana yang disebut oleh Al-Hasan dan juga Qatadah. Begitu juga diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Qultu, kata Ibnu Katsir, wa aslu takwir al-jam'u ma'khudhun min kar al-imama ala ra'sihi yukawwiruha ay lataha wa jam'uha fahiya takur thumma yumhi daw'uha thumma yarmi biha. Kata Ibnu Katsir, takwir maksudnya al-jam', Allah Ta'ala himpunkan. Takwir apabila berlaku dalam matahari ialah Allah menghilangkan cahayanya dan Allah mencampakkannya. Qauluhu wa idzan nujumun kadarat, apabila bintang-bintang berguguran. Ay tanathara min aidil malaikah li'annahum yamutun. Fa fil khabar annaha mu'allaqatun baina as-sama'i wal ard bisalasil bi aidil malaikah. Idzan nujumun kadarat, apabila bintang-bintang berguguran, dikatakan tanathar, berguguran, jatuh daripada tangan-tangan para malaikat. Kerana ada malaikat penjaga langit. Malaikat penjaga langit yang dalam riwayat mengatakan bahawa bintang-bintang itu tergantung di rantai-rantai yang dipegang oleh para malaikat Allah Azza wa Jalla. Maka apabila sampai ketikanya malaikat pun dimatikan oleh Allah, maka jatuhlah bintang-bintang berguguran. Berapa banyak bintang di langit kita pun tak tahu. Berapa banyak bilangan malaikat, wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu, tidak ada yang tahu bilangan malaikat Allah melainkan Allah Subhanahu wa taala sendiri. Bintang-bintang berguguran. Wa idzal jibalu suyirat, dan apabila gunung-gunung dihancurkan atau berterbangan. Ay tahulu an manzilatil hijarah fatakunu kathiban mahila ay ramlan sa'ila, bertukar daripada sifatnya batu yang keras menjadi pepasir yang bergerak dan debu-debu yang berterbangan. Kita tengok gunung berapi apabila meletus, macam mana keadaan batunya? Habuk. Gunung jadi habuk, bahkan hilang sama sekali. Pernah kita tengok, saya tengok dalam rancangan National Geographic menceritakan kisah
letusan super volcano yang tarikhnya kembali kepada sekitar 75,000 tahun yang lampau. Kalau ikut kajian sains wallahu ta'ala a'lam. Tapi mengikut kajian mereka, satu letusan yang berlaku 75,000 tahun yang lampau. Kerana volcano ni bila dia meletus, setiap letusan menghasilkan debu yang berbeza. Mana ada identiti. Setiap letusan volcano ni ada identiti dia. Mana pecahan daripada tu ada sifat yang sama. Kita tengok debu sini sama dengan debu sana, maknanya daripada letusan yang sama. Ada orang kaji tentang debu gunung berapi. Maka bila dikumpulkan, ada 3 sampel yang ditemukan di tempat yang berbeza dari seluruh dunia. Ada di Arktik, ada di Afrika, dan ada di Indonesia. Tengok-tengok letusan dia, debu yang sama. Sama debu tu. Bila tarikh debu tu tengok pun sama. Letusan dia bertarikh 75,000 tahun yang lampau. Yang di Afrika didapati daripada sulfur yang disedut, ditemu dalam fosil binatang mati disebabkan tersedut sulfur yang terletus. 75,000 tahun. Di Arktik debu, di Indonesia pun debu. Orang Indonesia ada sini buat kajian negara dia. Kalau tak betul, betulkan ustaz. Kemudian bila dia buat kajian, mereka cari mana gunung berapi ni. Dia pun ambil sampel, cari semua volcano yang ada di dunia ni, buat sampel, cari sampel, tak jumpa. Pertama 2 sampel saja datang, 2 sampel daripada Arktik dan sampel daripada Afrika. Cari, tak ada dalam dunia ni, tak ada debu gunung berapi yang sama dengan ni. Jadi mereka tertanya, mana gunung berapi yang meletuskan debu ni? Mana bila debu ada, gunung tu mesti ada. Letusan tu telah berlaku. Cari. Tak jumpa gunung berapi, gunung tu tak jumpa. Sehinggalah datang sampel yang terakhir daripada Indonesia. Sampel tu mengejutkan pengkaji tu. Orang tu hantar sampel tu, nak tahu kan Indonesia ni banyak gunung berapi. Sampel mana? Cari. Jumpa satu sampel di Danau Toba. Buat kajian sama dengan sampel yang ada di Arktik dan sama yang ada di Afrika. Lalu mereka menyimpulkan bahawa satu letusan yang sama telah berlaku 75,000 tahun yang lampau, sehingga debu daripadanya tersebar ke seluruh dunia dan menyebabkan kepupusan banyak daripada binatang. Itu kajian sains lah, wallahu ta'ala alam. Dia pun cari. Apa yang mereka dapati ialah tasik Danau Toba itu berasal daripada letusan gunung berapi yang sangat besar, sehingga gunung yang asalnya gunung hancur, tak tinggal apa satu pun, malah yang tinggal ialah kawah yang sangat besar yang terhasil daripadanya satu tasik. Maknanya apa? Kalau kita boleh belajar kajian begini, satu daripada gunung-gunung yang ada, Allah Ta'ala telah hancurkan sebagai tanda kekuasaannya bagi kita. Apa yang berlaku pada hari akhirat bila Allah Ta'ala sebut wa idzal jibalu suyirat, bila gunung-gunung dihancurkan, bukan lagi satu tapi semuanya. Letusan hancurnya bukit gunung, sehingga jadilah dia seperti
debu-debu yang berterbangan. Allahu Akbar. Allah Ta'ala sebut, dan ada bukti yang menjelaskan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut lagi, wa idzal 'isharu 'uttilat. Al-'ishar maksudnya al-iblul hamil, unta yang hamil ataupun unta yang banyak susu, yang mana bila orang ada susu pun unta tu orang tak ambil susu daripada tu. Bagi orang Arab ini harta yang bernilai. Orang Arab ini harta yang sangat bernilai. Ada unta memiliki susu. Sebab mana? Sumber dia nak minum di tengah-tengah padang pasir, melainkan daripada susu. Nabi pergi kemah Ummu Ma'bad dalam peristiwa hijrah Nabi, singgah minta dengan Ummu Ma'bad, ada makanan? Tak ada apa, melainkan kambing ada, nak perah susu dia. Kalau ada, alhamdulillah. Itu harta. Tiba-tiba Nabi kata, harta yang bernilai itu susu, uttilat, orang tinggal. Orang tak cara dah pada harta pada hari tersebut. Disebut al-'ishar disebabkan itulah harta paling bernilai bagi orang Arab. Wa idzal biharu sujjirat, bila bihar, laut itu menggelegak, ay ghara ma'uha fadhahab, airnya menggelegak, meletus sehingga dia keluar daripada laut. Wa idzan nufusu zuwijat, wa idzal mau'udatu su'ilat, wa idzas suhufu nushirat, wa idzal jahimu su'irat, wa idzal jannatu uzlifat. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut banyak sifat-sifat ini tentang kedahsyatan pada hari akhirat. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Kemudian disebut antara perkara yang kita nak tahu bagaimana sifat hari akhirat ialah kita tengok ada namanya yang Allah Ta'ala sebut sifatnya atau namanya dalam Quran. Baik, berapa nama hari kiamat? Berapa nama dia? Dia pun tak bilang sih. Mula-mula Al-Imam Al-Qurtubi, sekejap. Allah, sambung lagi. Sambung. Mula-mula dia sebut 1, 2, 3, 4, lepas tu minha. Banyak sangat. Baik, saya sebut. Yang pertama, minha dan okey, antara nama hari kiamat, yang pertama sekali as-sa'ah, wa yawma taqumus sa'atu yuqsimul mujrimun ma labithu ghaira sa'ah, wa yawma taqumus sa'atu yublisul mujrimun as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab. Ini beberapa ayat, banyak lagi ayat. Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. As-sa'ah adalah antara nama kiamat yang paling masyhur, sehingga kita sebut asyratus sa'ah. Kita sebut asyratul qiyamah, asyratus sa'ah, itu ialah nama bagi hari kiamat. As-sa'ah maksudnya apa? Sa'ah, jam. As-sa'ah, jam. Kita juga boleh sebut sebagai az-zaman, masa.
Dinamakan hari kiamat dengan nama as-sa'ah, imma liqurbiha, sama ada dia sangat dekat sehingga disebut dengan jam, wa imma tanbihan ala ma fiha minal kainatil 'idham allati tasharul julud wa takassurul 'idham. Wa qila innama summiyat, boleh jadi disebabkan tadi kerana dekatnya, sebab beberapa jam, kalau ke jam. Ada juga dikatakan sebab dia berlaku dalam keadaan sekelip mata. Makna sa'ah ni juga kalau bahasa kita satu saat, sa'atan minal lail, satu masa yang pendek. Sifat hari kiamat as-sa'ah illa kalamhil basari aw huwa aqrab, seperti kelipan mata, tengok-tengok berlaku dah kiamat. Makna terkejut, tak boleh nak buat apa. Hal ta'tikum illa baghtah, dia tidak datang melainkan dalam keadaan mengejut. Satu nama dia. Yang kedua nama dia al-qiyamah. Kenapa? La uqsimu biyaumil qiyamah. Kenapa dinamakan qiyamah? Sifat dia yang pertama, disebabkan qiyamnya, bangunnya. Qiyamah ni hari bangun, qiyamul lail, bangun malam, qiyamul lail, bangun malam. Jadi qiyamah hari bangkit daripada tidur. Itu orang bangun daripada kubur. Juga dikatakan dinamakan hari kiamat sebab manusia hari itu bangunnya dia yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, bangunnya manusia untuk pergi kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga disebutkan sifat qiyam itu ialah qiyamur ruh wal malaikah. Itu Jibril dan malaikat-malaikat datang. Yauma yaqumur ruh wal malaikatu saffa. Dinamakan hari kiamat disebabkan perkara-perkara tersebut. Nama juga yauman nafkh, hari tiupan sangkakala. Juga dinamakan yaumuz zalzalah. Allah Subhanahu wa taala sebut idza zulzilatil ardu zilzalaha. Juga yaumur rajifah, yauma tarjufur rajifah tatba'uha ar-radifah. Semua ni goncangan. Kemudian al-qari'ah, nama kiamat, surah Al-Qari'ah. Kenapa Al-Qari'ah? Qari'ah ni maksud apa? Apa maksud Qari'ah? Li'annaha taqra'ul qulub bi ahwa, seolah-olah dia mencabut hati, orang yang menggoncang hati. Hati kita tu nak kata bergetar lebih daripada tu. Maknanya hati, kalau kita kata bahasa kita apa, kecut, lebih daripada tu lagi lah. Wa minha yaumul ba'ts, hari manusia tu apa, yang sebelah kata dia, hati manusia tu boleh tercabut. Hati manusia rasa kecut lah, cabut tu hati dia. Jantungnya boleh tercabut. Adakah jantung secabut? Ada kebarangkalian tak doktor? Tanya doktor. Dalam satu situasi manusia takut sehingga pecah dada dia, boleh jadi kita tak akan bertemu dengannya melainkan pada hari kiamat. Allah Ta'ala sebut al-qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nas kal farashil mabthuth wa takunul jibal kal 'ihnil manfush.
Manusia lari bertebaran, tak tahu nak pergi mana. Kegemparan hari tersebut. Bukit-bukit menjadi seperti ihnil manfush, bulu-bulu yang berterbangan, yang ditiup angin. Gunung jatuh. Ini sifat hari kiamat. Yaumul ba'ts, hari bangkit, al-ba'ts, kebangkitan. Yaumun nusyur, hari bertebaran. Kerana Allah Subhanahu wa taala menebarkan orang-orang yang mati dan kemudian menghidupkan mereka. Yaumul khuruj, yauma yakhrujuna minal ajdathi sira'a, hari keluar daripada kubur-kuburnya. Yaumul hasyr, yaumul hasyr, hari kebangkitan. Yaumul ard, hari dibentangkan, ataupun hari perbicaraan. Kalau mahkamah, hari itu hari kita sebut kes. Hari apa? Hari sebutan. Al-ard ni sebut je dulu. Lepas baru Allah Ta'ala tanya. Nak bicara apa? Allah Ta'ala kata, ada tak dalam kitab tu malaikat tulis yang kamu tak buat? Nah, tu baru bicara. Dia kata, tak ada, ngaku belakang. Allah Azza wa Jalla berbicara dengan makhluknya tanpa di antara mereka terjemah. Al-ard, ya yauma idzin tu'radun la takhfa minkum khafiyah. Hari ini dibentangkan, disebut kes kamu. Apa yang kamu buat dibentangkan semua. La takhfa minkum khafiyah, tidak akan tersembunyi daripada kamu sesuatu pun yang tersembunyi. Semua nampak belaka. Ni nama-nama hari kiamat baru. Makna bila kita tahu daripada nama-nama tu pun dah boleh satu gambaran bagaimana keadaan hari kiamat. Baik. Al-ard, ada orang yang tidak dihisab, cukup dibentangkan saja. Dalam hadis berkaitan dengan al-ard, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nuqishal hisab udziba." Siapa yang dibicarakan, siapa yang dibicarakan, maka diazab. Kata Aisyah radhiyallahu anha, bukankah Allah Ta'ala kata kepada orang mukmin, "Fasawfa yuhasabu hisaban yasira." Allah akan menghisap, menghitung orang mukmin dengan perhitungan yang mudah. Yasira, mudah. Kan Allah Ta'ala kata mereka akan dibicarakan. Maka Nabi kata, "Zalika laisa zalikal hisab." Itu belum hisab lagi. Zalikal ard, itu baru bentang. Orang mukmin ni sebut, ni betul-betulnya kamu buat gini. Tengok-tengok timbangan, banyak tu. Okey. Tidak dibicarakan. Tapi kalau orang yang dibicarakan, dia bukan lagi al-ard, dia adalah al-hisab. Al-ard dengan hisab lain. Declare apa yang kita ada dengan kena buka beg di airport. Lain. Nak masuk declare apa yang kita ada, declare. Ataupun dia tengok, tengok dalam skrin, ni barang kamu, kelar. Tapi kalau dia kata stop, ni beg siapa? Apa ada dalam ni? Cuba buka. Susah selalu. Kena pula pergi hak negara-negara hak memang strict. Kena buka kasut, kena buka tali pinggang, kena buka habis segala benda kena buka. Bawa tengok dalam benda besi sikit pun tak boleh. Kadang-kadang sampai lama kita duduk di airport. Waktu saya nak pergi memanah di China, kita bawa spare arrowhead tu, arrowhead mata arrow tu. Ada yang kabel punya dia bukan hak memburu tu. Kalau memburu tu macam segitiga tu,
Kalau arrowhead untuk sukan ni, dia macam peluru bulat. Letak dalam beg. Lalu imigrasi, lalu checkpoint dia. Nampak lah skrin macam peluru. Kena tahan di China. Lama kena check. Dia pula tak tahu tu arrowhead. Dia ingat peluru. Kalau jadi kelongsong ke apa, dia ingat tak tahulah. Sebab dia memang macam bentuk kelongsong. Dalam tu kita nak masuk arrow. Tepat hak kita tak tahu macam mana. Security dia pula skrip, tegas dan sebagainya. Allah lamanya nak boleh lepas. Padahal baru ada berapa spare yang untuk spare. Kali arrow kita patah, kita boleh buat arrow baru, letak pala tu je. Tapi bila dia stop, buka beg, habis. Al-ard dengan al-hisab lain. Yaumul ard, hari dibentangkan. Orang mukmin dibentangkan. Nabi kata zalikal ard, tu bukan lagi hisab, tu baru bentang. Tengok kamu ada begini-begini, naam, ya belaka, mengaku belaka. Allah Ta'ala masukkan dalam syurga bila Allah Ta'ala mengampunkan dia. Baik, nama yang seterusnya. Atau kita terus kepada nama yang seterusnya. Walaupun hadis berkaitan dengan al-ardu ni sangat banyak, yang disebut sampai 8, 9 di sini. Sampai 9 hadis dengan riwayat yang banyak berkenaan dengan kisah al-ard, bentangan hari kiamat saja. Lagi nama hari akhirat, yaumul jam', hari perhimpunan. Kenapa? Yauma yajma'ukum liyaumil jam', hari Allah himpunkan kamu pada hari perhimpunan. Hari perhimpunan. Kenapa hari perhimpunan? Sebab semua kena pergi berhimpun. Siapa pernah ikut latihan kebakaran? Ada mahsyar, ada mahsyar. Ada mahsyar. Ada di tempat berhimpun. Bila bunyi siren, kita kena kosongkan bangunan dalam masa berapa minit? Tak ada bomba sini. Berapa minit? Orang buat bangunan mesti dia tahu. Sebab nak kena lorong-lorong dia tu. Kalau orang buat bangunan pun, dia kena plan dalam kepala dia. Kalau berlaku kecemasan, lorong mana dia nak guna untuk pergi kepada tempat tu. Kalau budak nak buat sekolah, dia kena tahu mana lorong kecemasan dia. Nak keluar kena ada tangga. Kalau tingkat atas ada tangga kat luar, turun bawah dan sebagainya. Berkumpul di satu tempat. Dia pun tempat berkumpul. Tu dalam skala kilang. Kita tengok 1000. Bunyi siren test kebakaran. 1000 orang keluar daripada kilang, duk berkumpul penuh. Itu dia panggil yaumul jam'. Tiba-tiba yang bunyi pada hari akhirat ini bukan siren kilang, bukan semboyan negeri, tetapi sangkakala Ar-Rahman, yang manusia bila dengar semuanya keluar, bahkan yang dalam kubur pun keluar, kemudian berhimpun di satu tempat yang namanya mahsyar. Ini nama dia yaumul jam'. Dalam berapa minit kita nak kumpul, wallahu ta'ala alam. Tapi manusia takut tak bila bunyi siren kebakaran? Takut tak? Bunyi ada siren latihan tu, kita dilatih untuk takut. Bunyi siren mula gelabah, tinggal habis semua kerja dan sebagainya. Kilang yang operasi tu pun, kalau hak kena sempat lagi lah, boleh tutup dulu mesin baru pergi. Kalau latihan sempatlah tutup. Tapi kalau betul-betul, boleh jadi sekali dengan mesin-mesin tak tutup. Kalau betul-betul, kalau berlaku siren tu naqur, asur, berapa kali ganda kegemparan tu. Kita bukan nak ambil contoh sikit-sikit dah. Kita nak ambil situasi panik, gempar, takut. Kalau tu yang berlaku dalam skala 10,000 orang, panik tak? Panik. Apa yang berlaku kalau dia adalah dalam skala yang 1 bilion, 2 bilion,
100 bilion bagaimana kegemparan hari tersebut. Semua manusia duduk dengan sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Maka itu nama dia pada hari akhirat Yaumul Jam'u, hari perhimpunan. Ada lagi nama Yaumul Farq, hari pembezaan. Farqun. Kenapa? Hari itu Allah Subhanahu wa taala sebut fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'id. Satu kumpulan dalam syurga, satu kumpulan dalam neraka. Ada lagi juga nama Yaumul Faza', hari ketakutan atau kegerunan. Ada juga nama dia Yaumut Tanad. Yaumut Tanad ialah wa huwa dhahab fi ghairi qasdin. Pergi tu tak tahu nak pergi mana. Yauma tuwalluna mudbirin, kamu pergi dan kamu balik, pergi balik. Pergi sekejap situ balik mula. Tak tahu nak pergi mana. Ni Allah Taala sebut apa yang akan berlaku pada hari kiamat. Yauma tuwalluna mudbirin. Iaitu yaumat tanad, yauma tuwalluna mudbirin. Hari dia pergi tapi tak tahu kenapa dia pergi situ. Ada lagi nama Yaumud Du'a, hari doa. Doa maksudnya seru. Itu an-nida. Kenapa? Diseru ahli syurga masuk syurga, diseru ahli neraka masuk neraka, dan diseru manusia dengan pemimpin-pemimpin mereka, diseru malaikat Allah, diseru fulan secara individu untuk dibicarakan, diseru kematian lalu disembelih di antara syurga dan juga neraka, dan menyeru ahli neraka, ya hasratah, ya Allah menyesalnya kami, ya wailatana, ya Allah celakanya kami. Itu seruan ahli neraka. Dan juga seruan Allah kepada ahli syurga. Apa kata Allah? Ya ahlal jannah hal raditum, wahai ahli syurga, apakah kamu redha dengan apa yang aku bagi? Lalu mereka kata, wa ma lana la narda wa qad a'taitana ma lam tu'ta ahadan min khalqik. Bagaimana ya Allah, kami tidak redha padahal engkau telah beri kepada kami apa yang tidak diberi oleh kepada seseorang pun daripada makhlukmu sebelum ini. Maka Allah Ta'ala kata, u'tikum afdalu min dhalik, aku bagi kepada kamu sesuatu yang lebih baik daripada syurga. Apa dia? Ridai, ialah keredaanku. Hari Allah redha kepada mereka, mereka redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah kemuliaan para sahabat yang mereka ni ada jaminan Allah redha kepada mereka. Dan kita sebut radhiyallahu anhum. Kemudian antara nama kiamat Yaumul Waqi'ah, hari waqi'ah. Apa maksud waqi'ah? Waqa'a, berlaku. Makna hari yang pasti berlaku, laisa liwaq'atiha kadhibah, dan kejadian itu bukanlah palsu atau tipu, mesti berlaku. Hari kiamat mesti berlaku. Allahu Akbar. Dan antara nama-namanya ialah Al-Khafidah Ar-Rafi'ah, hari Allah hinakan, hari Allah muliakan. Iaitu hari kehinaan dan hari kemuliaan. Hari apa? Allah muliakan ahli orang beriman dan Allah hinakan ahli neraka. Ada lagi nama Yaumul Hisab, hari Al-Hisab, hari perhitungan. Dan kalau kita sebut hari ni saja pun dah cukup banyak dah. Lagi nama dia, banyak nama akhirat ni. Kita nak berhenti sampai pukul berapa ni nak sebut nama dia? Banyak ni.
Saya ringkaskan. Setiap nama menggambarkan situasi. Dia bukan saja-saja nama yang mengaitkan dia dengan situasi. Lagi nama dia Yaumus Su'al. Yaumus Su'al. Hari soal. Kita ditanya. Allah Subhanahu wa taala akan ditanya, Innas sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua pendengaran, penglihatan, bahkan hati manusia, semua perkara tersebut akan ditanya. Wa idzal mau'udatu su'ilat, bila orang yang mati dibunuh ditanya, apa sebab kamu dibunuh? Maka dibicarakan. Dan Allah Subhanahu wa taala tanya, yang kena soal ni siapa yang kena soal? Sampai hari akhirat, siapa nak tanya siapa? Kita nak tanya Allah, ya Allah kenapa kamu buat gini? Ya Allah kenapa kamu buat gitu? Kita nak tanya Allah, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah Ta'ala tidak ditanya tentang apa yang Allah buat. Tak perlu tanya. Dan tak ada hak untuk kita tanya. La yus'alu amma yaf'al. Allah ni tidak ditanya pada apa yang Allah lakukan. Kerana Allah memiliki sifat-sifat yang sempurna, adil, hakim, bijaksana, seumpama dengannya. Wa hum yus'alun, yang ditanya ni siapa dia? Manusia. Dia tanya, kamu buat kenapa begini? Harta kamu dapat daripada mana? Dan soalan-soalan pada hari akhirat, kalau kena hisab tu, soalan ni akan berlaku pada hisab. Adapun al-ardu, mana dia tidak disoal. Al-ardu, mana al-ardu? Bentang. Ni apa yang kamu buat? Ada lagi? Tak ada dah. Tak ada dah. Timbang banyak, lesah. Itu al-ardu. Tapi kalau kena al-hisab, sama dekat dengan as-su'al. Yaumus su'al, hari soal. Hari kena soal. Maka siapa yang nak buat sesuatu, dia kena ingat, satu hari dia akan ditanya pada apa yang dia lakukan. Maka buatlah apa yang kamu nak buat. Tafaddal, silakan. Buatlah yang nak buat. Tak ada masalah. Cuma satu je kita minta, sediakan jawapan di sisi Allah Subhanahu wa taala. If'al ma syi'tum. If'alu ma syi'tum bi syart indakum jawab indallahi subhanahu wa ta'ala. Buatlah kita nak buat apa, yang penting. Tapi masalahnya bila kita fikir apa yang aku nak jawab di hadapan Allah. Atas dunia bolehlah kita nak jawab. Orang tanya ni apa? Tu tak faham. Ni pun tak sudah tanya banyak. Itu jawapan kita. Di hadapan Allah boleh jawab gitu? Lah. Di hadapan Allah boleh jawab macam kita jawab atas dunia. Kalaulah kita tahu keadaan kita di hadapan Allah Azza wa Jalla, kita nak jawab atas dunia ni pun kita takut kita akan ditanya tentang jawapan kita di dunia. Bila orang tanya kita, kenapa buat begini? Dia pun jawab. Dah lah, tipu jawapan dia. Akhirat besok kita juga akan ditanya, kenapa kamu buat begini? Satu soalan. Bila kita jawab tak betul pula, kita kena jawab pula, kenapa kamu jawab begini masa dunia dulu? Dengan manusia boleh kelentong, dengan Allah Azza wa Jalla lah. Atas dunia kita boleh banyak alasan, macam mana dah terpaksa. Itu jawapan kita. Kita kata terpaksa, jawab di hadapan Allah, aku terpaksa. Allah kata betul ke? Cek balik, tak ada. Tak terpaksa pun. Kamu yang kata terpaksa, padahal belum lagi sampai kepada darjat terpaksa dan seumpama dengannya. Baik, hari soal ni kalau kita nak sebut panjang lagi cerita dia.
Seterusnya Yaumus Syahadah, hari persaksian. Kenapa dinamakan hari persaksian? Kerana bumi menyaksikan, hari-hari menyaksikan, anggota-anggota menyaksikan, kulit menyaksikan, semuanya menyaksikan persaksian ke atas seorang itu. Nama lagi hari kiamat, nama dia Yaumul Jidal, hari berdebat, hari debat. Yauma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha wa tuwaffa kullu nafsin ma 'amilat wa hum la yuzlamun. Ada orang tak puas hati, nak marah orang tu, nak jidal, nak debat. Aku tak betul, hang ni tak betul, dia ni gitu, dia ni begini. Nak jidal besar sekali bila atas dunia ni jidal kita, siapa menang siapa kalah, senyum je lah. Sebab apa? Mahkamah dia boleh jadi tak betul. Orang tengok siapa menang kalah dengan neraca yang pincang. Oh, dia tu menang, padahal dia lah hak tak betul. Tiba-tiba pada hari akhirat, yauma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha. Setiap nyawa berjidal tentang diri dia, debat. Dak gini, aku tak buat dulu atas dunia. Mari orang ni mari, mu dulu buat aku gini. Mana ada? Atas dunia pun dia awak mana ada dah. Hari akhirat mana ada? Buka kitab tengok ada sungguh. Nak lagi mana? Wa tuwaffa kullu nafsin ma 'amilat. Pada hari tersebut juga akan dibalas, disempurnakan atau diganjarkan apa yang dia buat. Wahum la yuzlamun, tidak, dalam keadaan mereka tidak dizalimi. Juga nama hari kiamat Yaumul Qisas, hari qisas. Kenapa hari qisas? Binatang pun kena qisas pada hari kiamat. Kerana binatang ada tanduk atas dunia ni, dia tanduk, hak binatang tak ada tanduk. Hari akhirat maka dikisaskan. Apa maksud kisas? Dibuat balas. Ambil tanduk binatang tu, tak tapak hak tak ada tanduk, sekarang ni giliran kamu pula tanduk dia. Maka atas Yaumul Qisas, qisas. Nampak hari tersebut, dan kita juga akan membalas apa yang manusia buat, tapi balasan yang sifat pada manusia itu, tengok keadaan. Yaumul Qisas ni, sampai kalau kita buat jahat kepada orang kafir, walaupun mereka tak ada hak dari sudut dosa dan pahala, tetapi mereka ada hak dari sudut manusia. Kalau binatang pun Allah Ta'ala tegakkan hak mereka, maka manusia apatah lagi. Orang buat zalim kepada orang kafir, sampai hari akhirat orang kafir nak ambil pahala tak? Nak buang dosa tak? Dia tak ada apa? Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbi wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Hari akhirat orang kafir tak ada timbangan pun untuk dia timbang. Sebab apa? Tak ada hal baik, tak ada hal buruk. Dak, amalan dia syirik kepada Allah, tak ada nilai. Dia nak ambil pahala orang muslim tak? Kalau orang muslim buat jahat kepada dia, tak. Kalau dia buat baik kepada orang muslim, nak ambil pahala tak? Tak. Tapi hak dia sebagai manusia mesti ada. Sebab binatang pun Allah Ta'ala qisas, maka apatah lagi manusia. Baik. Yaumul Haqqah, hari kebenaran. Haqq, semua yang benar tu nampak belaka kebenarannya. Yaumut Tammatul Kubra, Yaumus Sakhah, itu dikaitkan dengan hari tiupan. Minha Yaumul Wa'id, hari yang dijanjikan. Kerana apa? Hari janji, kerana Allah berjanji dengan hamba-Nya. Innallaha wa'adakum wa'dal haqq,
Allah janji dengan kita janji benar, maka pada hari tersebut Allah tunaikan janji-janjinya. Dzalikal yaumul ladzi kuntum tu'adun. Hari kamu dijanjikan. Al-wa'du bil jannah, al-wa'du bin nar, al-wa'du bin ni'mah, wal-wa'du bin niqmah, al-wa'du wal wa'id. Dzalika yaumul wa'id. Hari Allah Subhanahu wa taala janjikan al-wa'du dengan nikmat, al-wa'id dengan azab. Minha yaumuddin, hari din. Wa minha yaumul jaza, hari balasan. Wa minha yaumun nadamah, hari penyesalan. Minha yaumul ma'ab, hari kembali. Yaumul masir, yaumul qada, yaumul wazn, hari timbang. Yaumun aqim, yaumun asir, yaumun mashhud, yaumu abus qamtarir, yauma tublas sarair, hari dibongkarkan rahsia-rahsia. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a, hari satu nyawa, satu diri tidak memiliki satu pun milik dia. Wal amru yauma idzil lillah. Yauma yud'una ila nari jahannam da'a, hari manusia ditolak-tolak untuk masuk neraka. Sebab apa? Mana ada orang nak masuk neraka? Rela hati dia pergi? Tak ada. Kamu ahli neraka, pergi. Dia pun jalan. Nah, manusia dipaksa masuk. Itu diseret dalam keadaan wajah dia berjalan macam mana, itu kerja Allah. Tapi manusia diseret, semua takut nak masuk neraka. Orang masuk mahkamah kena penjara begini, takut kena tolak polis. Kalau polis tak jaga, lari lama dah dia. Hari akhirat macam mana? Neraka depan dia. Bukan dia tak nampak, lembek lutut. Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati apa? Haula jahannam jithiyya. Jatuh terduduk, lembek lutut dia. Nabi nak apa? Yauma yud'una ila nari jahannam da'a. Allahu akbar. Yauma syukhus, innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Pandangan semua jadi tunduk dan hina. Hari terbeliak biji mata. Yauma taqallub wa huwa tahawul, yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar. Yauma la yantiqun, hari semua orang tak berani berbicara. Yauma la yanfa'u adh-dhalimina ma'dhiratuhum, hari di mana tidak bermanfaat untuk orang zalim alasan-alasan mereka. Yaumul fitnah, hari mereka diuji, difitnah. Yaumul ghashiyah, yaumul la bay'un fihi wala khilal, hari tidak ada jual beli dan tidak ada pertukaran. Yaumul la raiba fi, hari tidak ada keraguan padanya. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh, hari wajah jadi putih dan ada wajah jadi hitam. Yaumul adzan, hari seruan juga dipanggil, semua manusia tengok belakang. Yaumul syafa'ah, hari diberi syafaat. Yaumul qalaq, hari manusia gelisah. Yaumul firar, hari lari, tak tahu nak pergi ke mana. Itu sebahagian daripada nama-nama hari kiamat yang saya rasa kalau kita nak sebut satu demi satu sudah cukup untuk kita sebut. Dengan namanya dah membuatkan kita gerun dan takut. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, jadi bab yang ada dalam buku kita ni tak sempat nak baca. Kita sambung nanti bab ni 137 ni untuk kita bincang bab orang lain, orang yang berbuat maksiat akan bangkit bersama ahli maksiat. Tapi cukuplah nama pada hari akhirat. Kalau kita boleh hafal 10 pun rasa cukup dah untuk kita letakkan satu kegerunan nama hari kiamat. Berapa kita sebut tadi? Tak tahu, banyak sangat. Ingat 10 tak? Ingat 10, ingat 10. Cuba 10. Apa dia?
as-saah, qiyamah. Pilih nama-nama yang mana untuk kita ingat tu hari yang menggetarkan jiwa kita. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Hari kita tak memiliki apa-apa. Yaumus su'al, hari kita ditanya. Yaumul ard, hari dibentangkan amalan. Hari yaumul al-hisab, hari dihisab. Hari apa lagi? Hari al-waqi'ah, yang berlaku, mesti berlaku. Lagi ada 6. Al-hasyr, hari kita dihimpunkan. Yaumuddin, boleh nama dia Yaumuddin, tapi orang kita ni tak berapa faham. Ahsanta, soalan yang baik. Semua nama hari akhirat ni gerun belaka. Tak ada nama yang menggembirakan ke? Yaumun nikah, nak nikah bidadari lah. Hari syurga lain, hari kiamat, hari tak ada manusia gembira. Tak ada manusia gembira pada hari tersebut, sehingga para nabi pun takut. Kan kita sebut hadis syafaah, Nabi Adam kata Allah tidak pernah murka seperti hari ini dan tidak akan murka seperti hari ini. Nabi pun takut. Bila nak pergi titian sirat, Nabi kata Allahumma sallim sallim, Allahumma sallim sallim. Ya Allah selamatlah, ya Allah selamatlah. Gembira bila masuk syurga baru selesai, baru gembira. Tapi sebelum tu tak ada manusia yang gembira bila bangkit pada hari kiamat. Semua takut berlaku. Bila masuk syurga, naam, di situ baru dapat nikmat. Tapi ada satu fatrah yang ni kita sebut yaumul mahsyar. Hari-hari gini adalah hari yang kita sangat gerun kepada, yang mana ketakutan pada hari itu yang menyelamatkan kita. Kalau hari menggembirakan pada hari tersebut, tak ada orang nak buat amal. Oh seronoknya, seronok. Dia seronok buat apa? Jadi hari tersebut adalah hari yang Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita supaya kita gerun, kita takut, dan kita beramal dengan amalan yang salih. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.